Kegiatan penipuan atau skamer seringkali menyebabkan kerugian bernilai ribuan ringgit. Malah puluhan ribuan ringgit juga pernah berlaku pada seseorang individu. Modus operandinya menyasarkan mereka yang terdesak inginkan duit. Ada kalanya menggunakan bayar dulu RM10,000 kemudian dapat RM100,000 misalnya. Dan juga inilah bahaya untuk mereka yang betul-betul tiada wang dan itu hanyalah wang untuk mereka hidup, namun terpaksa digadaikan oleh penipuan rakyat Malaysia. Mungkin juga penipuan mereka yang jahat. Dan kita bersama dengan Profesor Teknologi Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain, Profesor Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Putra Malaysia UPM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Prof sihat, Prof? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Prof, awas skamer topik kita hari ini. Okay. Apa sebenarnya itu skamer, penipuan dan juga fraud? Okey, terima kasih ya Syairul dan kepada sidang penonton. Sebenarnya ya skamer ini adalah bentuk penipuan ya. Sekarang ini kebanyakan aktiviti berlaku secara online ya. Bila aktiviti berlaku secara online, sudah semestinya pelbagai kaedah digunakan oleh pembangsa di mana mereka yang melakukan penipuan ini dalam pelbagai bentuk untuk memperdayakan mangsa. Dan mangsa tersebut adalah di kalangan kita semua, tak kira apa pangkat kita. Jadi itulah sebenarnya bentuk penipuan yang berlaku secara online, especially sekarang ini kita berada di era digital. Jadi pelbagai teknik yang digunakan yang tidak terfikir, yang di luar jangkauan kita sekalipun untuk menentukan bahawa itu adalah bentuk penipuan sebenarnya. Kalau kita ikutkan di Malaysia, kes scam ini sudah tinggi atau rendah? Mungkin di global sudah tinggi, tapi di Malaysia sendiri macam mana, Prof? Okey, Syairul, kalau mengikut kepada laporan statistik insiden ya, keselamatan cyber MyCert yang dikeluarkan untuk tahun 2021. Daripada situ daripada 10,000 kes keselamatan cyber yang dilaporkan, sebanyak 71% adalah bentuk penipuan ya, fraud. Yeah. Jadi penipuan ini adalah terdiri daripada spoofing ya, di mana penyamaran ya, ataupun phishing di mana pancingan data ya, dan itu adalah 71% bentuk penipuan. Yeah. Manakala untuk intrusion sekitar 14% dan juga yang selainnya adalah baki keselamatan cyber lah yang berlaku di negara kita. Jadi itu dengan jelas menunjukkan bahawa berlaku peningkatan ya tentang penipuan secara online di kalangan mangsa di Malaysia. Baik, mungkin Prof boleh terangkan secara terperinci contoh-contoh penipuan yang berlaku di Malaysia ni. Okey, bentuk penipuan adalah di mana mangsa diperdayakan untuk bank in ya sesuatu duit ya, dan maklumat maklumat ya itu datang daripada melalui pancingan sama ada email ya, tanpa diketahui ya mangsa telah klik sesuatu link ya. Bila klik sesuatu link, mangsa telah pergi ke satu URL atau satu website ya yang meminta mangsa untuk memasukkan sejumlah duit. Yeah. Contohnya telah menang sesuatu pertandingan ataupun antara pemenang bertuah. Pencabutan bertuah. Ya, pencabutan bertuah tanpa disangka mangsa memperolehi duit yang banyak dalam masa yang singkat. Itu kalau kita tidak berwaspada, di situlah asasnya sebenarnya pancingan data itu telah berlaku. Ya, jadi sebenarnya yang pembuat scam ni atau yang menipu ni, mereka ni ada kumpulan sasaran ke Puan? Atau mereka ada target tak untuk siapa yang mereka boleh berdaya dan siapa yang tidak? Okey, kalau kita lihat sekarang ni kes-kes yang bertambah ya yang kita dengar melalui radio, televisyen dan juga sat khabar, di kalangan mangsa adalah terdiri daripada pelbagai kalangan masyarakat. Sama ada warga emas ataupun di kalangan remaja ataupun mereka yang juga bekerja ya. Jadi sekarang ini skamer ya cukup pandai ya untuk mempengaruhi atau memperdayakan mangsa ya, supaya mangsa itu benar-benar percaya bahawa apa yang disampaikan, apa mesej yang dapat itu adalah daripada pihak yang berautoriti. Ya, jadi psikologinya pula kenapa? Sebab kalau kita ikutkan
benda ni dah lama dibincangkan, lama diwar-warkan, lama dah kita tahu cakna tentang skamer ni, bahana skamer ni. Tapi kenapa masih lagi ada yang terpedaya dan kenapa mereka mudah terpedaya? Okey. Kebanyakan kes yang kita dengar adalah bila mana mangsa dihubungi oleh skamer, dan skamer itu menyamar, menyamar sebagai pihak berautoriti. Contohnya mangsa menerima panggilan dan skamer itu menyatakan bahawa ia adalah polis, polis dan telah melanggar serta peraturan dan perlu melunaskan peraturan tersebut. Kalau tidak akan dibawa ke mahkamah. Jadi sudah semestinya mangsa pada masa tersebut sangat takut dan segera bank in sejumlah duit. Walaupun sering diperingatkan supaya berhati-hati. Tapi kita dah ingatkan berhati-hati. Kadang-kadang ada kalanya mereka ini menegur juga kawan-kawan mereka, jangan percaya. Tapi mereka juga kadang-kadang terkena. Macam mana kita nak kesan itu adalah penipuan, itu adalah scam kalau benda itu datang dekat kita? Okey. Biasanya kalau kita nak lihat sama ada itu adalah scam, biasanya kalau seseorang itu membuat panggilan dan meminta nombor kad mengenalan jadi kalau betul daripada pihak bank sudah pastinya pihak bank telah mempunyai rekod nombor IC dan sebagainya. Jadi kalau boleh kita boleh minta pegawai tersebut, skamer tersebutlah untuk menyebut 4 nombor terakhir katakan sebagai satu kaedah untuk confirm bahawa yang memanggil itu adalah pihak yang sewajarnya, betul-betul pihak bank ataupun pihak polis dan sebagainya. Sebab kalau kita nak berhati-hati, sekiranya kita terpaksa melunaskan sejumlah duit pada masa tersebut, kita boleh minta hold sekejap, tunggu, kita akan semak ataupun kita akan pergi kepada cawangan yang terdekat katakan. Jadi kalau kadang-kala kalau kita nak sahkan, kita boleh ke macam nak tanya kepada mereka tu data peribadi ke, ataupun kita nak mereka kenalkan diri mereka ke? Macam mana kalau dari segi hukum alam banknya? Contohlah bank call kita, boleh kita tanya pegawai bank tu nama siapa ke, apa ke, boleh ke? Biasanya kalau pihak bank call kita, dia akan mengesahkan kita kan, dan kita kena sebut nombor IC, betul tak? Tapi dalam masa yang sama, kita sebagai langkah berhati-hati, kita boleh sebut nombor IC, tapi untuk confirmation 4 digit terakhir, mungkin pihak bank boleh nyatakan maklum balas. Jadi kadang-kadang bila kalau mereka betul-betul tak tahu, of course lah mereka tak dapat menyatakan dengan betul Jadi itu adalah antara kaedah yang sering kita diperingatkan supaya tidak terus menyatakan sepenuhnya kalau katakan nombor IC tersebut. Sekarang ni memang banyak betul lah nombor IC yang digunakan dan kita pun tidak tahu di mana nombor IC kita dapat oleh pihak-pihak tertentu. Okey. Kalau di awal tadi Prof ada bercakap berkaitan dengan link yang kita klik kadang-kadang dihantar melalui SMS, peluang pekerjaan kita isi. Nampaknya macam betul. Jadi kalau macam tu, kalau tadi call, kalau dari segi website ni macam mana kita nak sahkan, Prof? Alright. Sekarang ini kalau kita lihat website, biasanya akan ada HTTPS dekat website menunjukkan ada skrip untuk security, untuk keselamatan Dalam masa yang sama, kita boleh menggunakan portal-portal yang dibangunkan oleh PDRM, Polis Diraja Malaysia Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, iaitu semak mula Type je semak mula, kita akan dibawa ke platform tersebut dan kita boleh semak pemanggil dan apakah nama syarikat tersebut dan sebagainya. Begitu juga dengan portal yang dibangunkan oleh SKMM iaitu sebenarnya .my untuk kita verify siapakah syarikat tersebut, adakah wujud ke tidak dan sebagainya. Ya, baik. Mungkin apa tindakan yang boleh kita lakukan oleh mangsa, Prof? Okey. Bila dah terkena bila kita sedar bahawa kita pun adalah mangsa Cuma yang kita nak betul-betul confirm yang kita adalah mangsa bila mana kita tercari-cari betul ke kita dihubungi oleh pihak tersebut bila masa kita dah bank in duit and then setiap janji tersebut kita tak dapat kita tak dapat pun, tak terima pun. Jadi pada masa tersebutlah kita akan cuba dapatkan pemanggil. Jadi sekiranya kita gagal dapat pemanggil, masa itulah kita sedar bahawa sebenarnya kita telah pun
mangsa skamer ditipu. Macam mana untuk selesaikan masalah ini? Jadi kita mestilah buat laporan kepada pihak berwajib lah. Biasanya kita akan buat kepada laporan polis lah. Dan bila kita buat laporan polis, pada masa tersebut semua dokumen-dokumen penting, bukti-bukti perlu dibawa bersama. Bukti-bukti yang macam panggilan telefon, suara itu macam mana kita dapatkan? Okey, kalau panggilan tu memang kita tak tahu pun nombor dan sebagainya. Cuma kalau kita bank in tu semua dokumen bank in tu kita boleh save kan, simpan di satu tempat yang selamat, dan bila kita tahu kita ditipu, kita mesti bawa bersamalah ketika laporan polis. Selalunya ia berlaku di had umur berapa, Prof? Okey. Yang kita dengar di ada akhbar ya, kebanyakannya adalah kita yang bekerja ya 40 tahun ke atas ya, di kalangan pesara ya. Jadi pelbagai sebenarnya. Jadi orang yang dah pun matang pun menjadi mangsa, dan kita semua sebenarnya terdedah kepada bentuk penipuan tersebut. Sebenarnya kalau kita ikutkan dalam dunia sekarang, dunia teknologi ini sangat mewah ataupun sangat kaya dengan cara-cara scam itu sendiri. Banyak pelbagai sudut, pelbagai langkah mereka boleh buat sebenarnya. Kalau kita ikutkan, tadi ada katakan ada mainkan gambar love scam. Mula-mula ingatkan kita ni jodohnya lah. Cinta pertama dan terakhir, Prof. Rupa-rupanya ditipu. Macam mana? Itu pula macam mana untuk kita nak betul-betul faham situasi itu adalah sebenarnya scammer? Itulah love scam tu itu adalah antara jenis-jenis scam ya. Love scam, biasanya love scam ini adalah bila mana mesej-mesej yang dihantar mempengaruhi kita, memperdaya kita, dan especially mangsa tersebut ya memang dalam keadaan tertekan, sangat memerlukan. Jadi bila mana mangsa tersebut membuat keputusan pada masa yang singkat, tanpa berbincang, tanpa mendapatkan pengesahan pada mana-mana pihak. Jadi inilah antara menjadi punca kenapa mangsa percaya terhadap setiap mesej yang dihantar. Betul. Saya rasa dalam isu ni saya lebih memerlukan Prof untuk kenal pasti siapa yang perlu jadi jodoh sebenarnya, Prof. Prof, nasihat Prof kepada orang ramai agar sentiasa waspada dengan jenayah scam dalam talian. Okey. Nasihat saya sangat mudah sebenarnya. Setiap apa maklumat peribadi kita, seperti mana yang kita selalu dengar ya, tidak boleh didedahkan kepada mana-mana pihak. Mesti disimpan di tempat yang selamat, tidak didedahkan kepada sebarang pihak. Dan yang kedua ya, mesti pastikan ya bahawa setiap transaksi ataupun urusan yang kita jalankan adalah kepada pihak yang sah. Maksudnya pihak yang valid di sini ya, bukannya daripada mereka yang tidak kita kenali. Itu sangat penting. Dalam masa yang sama kita kena pasti cakna ya, pastikan diri kita cakna dengan sebarang isu keselamatan cyber. Mesti cepat kita bertindak, mesti cepat kita Google ya, cari, sebab sumber maklumat sekarang ni di hujung jari. Jadi sangat penting untuk kita cakna dengan isu-isu keselamatan cyber. Jadi ada ke mana-mana portal yang boleh dirujuk untuk semak tentang berita palsu ataupun melibatkan jenayah scam ni, Puan? Itulah yang saya bagi tahu tadi, yang dua portal yang tersebut ya. Sebenarnya.my di bawah SKMM, Sarjana Komunikasi Multimedia, dan juga Semak Mula di bawah PDRM. Okey, baik. Jadi dua portal itu sebenarnya kita boleh gunakan untuk kita semak ataupun kenal pasti sama ada apa yang dihantar ataupun apa yang kita dapat itu adalah benar ataupun tidak benar. Betul. Itu yang penting sebenarnya untuk kita percaya mula-mula dalam langkah pertama. Jadi sebagai soalan terakhir untuk kita menutup slot awas scammer ini, Prof. Mungkin Prof boleh ceritakan sikit berkenaan dengan ada ke pengalaman Prof dengan mana-mana mangsa yang mangsa itu merujuk kepada Prof, dan apa solusi yang mangsa itu jalankan
Okey. Memang ada 2 minggu lepas di mana mangsa tersebut berjumpa saya menyatakan bahawa sejumlah duit 15K. 15,000 15K ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia. Tanpa beliau sedar telah pun ditransfer ke akaun lain, ke akaun bank lain. Tanpa disedar? Tanpa disedar. RM15,000 Malaysia. Sangat terkejut kalau kita ada sejumlah duit tersebut dan kita perlukan duit tersebut. Sebab saya tak ada dalam akaun. Dan memang mangsa perlukan duit tersebut untuk lunaskan hutang-hutangnya. Jadi bila saya tanya macam mana boleh berlaku, jadi mangsa menyatakan bahawa beliau tidak sedar dan beliau telah pergi kepada bank tersebut, katakan bank A. So bank A telah siasat dan transaksi telah berlaku terhadap bank B. Dan juga bank C, ada 2 bank katanya. Jadi daripada kes ini kita nampak berlakunya di mana duit itu telah ditransfer kepada akaun yang tidak dikenali. So kita panggil akaun Kaldai. Istilah akaun Kaldai. Jadi dalam kes ini mangsa telah pun membuat laporan kepada pihak polis dengan semua bukti-bukti yang diperolehi daripada pihak bank A lah, di mana duitnya awal diletakkan. Jadi bank A telah pun menyiasat, ini antara senarai bank lah yang di mana duit itu telah pun ditransfer. Cuma bila buat laporan polis, mangsa kena tunggulah berapa lama dan sebagainya. Baik, insya-Allah apa yang kita kongsikan ini mendapat manfaat kepada seluruh keluarga Malaysia. Banyak lagi yang kita boleh ceritakan. Sebenarnya seronok dengan cerita-cerita macam ini sebab pengajaran bagi kita, pengajaran bagi siapa yang menonton ataupun yang mendengar. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Teknologis Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain daripada Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat UPM kerana sudi bersama kita pada hari ini. Cerita berkenaan dengan awas skamer. Jadi kena awaslah terhadap skamer. Awas. Jangan terpedaya dengan jenayah skamer. Berhati-hati. Berhati-hati, betul. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Lensa IPT akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Semuanya dalam Lensa IPT.